Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni 'ilman. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku, ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan dan kesempatan pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah kita. Dan sebelum itu, minta maaf lewat 9 minit. Dia sangkut dekat terowong nak masuk KCC tu, ada orang buat jalan tak. Jadi insya-Allah, dan saya pula kebetulan hari ini tersilap bawa kitab. Boleh pinjam satu kitab. Sampai mana? Tengok-tengok tersilap. Dia nak murid tak bawa kitab biasa. Okey, hadis yang ke-27. Okey, hari ini kita masuk pada hadis yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 71, tuan-tuan yang ada kitab. Yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, kaifa tu'sum wa antum tajza'una min harri syams wa jahannamu laha sab'u tabaqat fiha niranun ya'kulu ba'daha ba'da fi kulli sya'bin sab'una alfa dar fi kulli darin sab'una alfa baitin fi kulli baitin sab'una alfa bi'rin fi kulli bi'rin sab'una alfa tabutin min narin fi kulli tabutin sab'una alfa aqrabin min narin ala kulli tabutin sab'una alfa syajaratin min zakum tahta kulli syajaratin sab'una alfa qaidin min narin ma'a kulli qaidin sab'una alfa malakin min narin wa sab'una alfa syu'banin min narin tulu kulli syu'banin sab'una alfa zira'in min nar. Atau kamakal. Baik, ada sambungan hadis tu lagi. Kita baca cakap dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bagaimana kamu menderhaka kepada Allah, ataupun bagaimana kamu boleh melakukan wa kaifa tu'sum. Sum tu makna dia maksiat, derhakalah tu. Sedangkan kamu dengan panas matahari pun tidak dapat menahannya. Dan neraka jahanam itu mempunyai 7 lapis. Di dalamnya ada api neraka yang saling bakar di antara satu sama lain. Ba'duha ba'da. Yang satu makan yang satu, yang satu makan yang satu. Neraka satu makan yang satu, neraka satu lagi, saling sabung menyambung, makan memakan di antara satu sama lain. Pada tiap-tiap lapisan neraka itu terdapat 70,000 syu'bin, cawang daripada api neraka. Macam tu, syu'bin tu cawang api neraka. Dan pada tiap-tiap cawang api neraka itu ada 70 bahagian, di dalamnya ada 70 buah negeri. Dan darin man negeri. Dan pada tiap-tiap negeri itu terdapat 70,000 buah rumah. Dan pada tiap-tiap rumah itu ada 70,000 buah perigi. Dan bi'rin ni makna dia perigi ataupun kita panggil bilik. Baik, itu peringatan yang pertama.
Allah Ta'ala berfirman, hei manusia, bagaimana kamu boleh derhaka kepada Allah sedangkan kamu ni dengan kepanasan matahari pun kamu tak tahan. Dalam hadis ni Allah Ta'ala suruh kita ni berfikir, manusia dengan kepanasan matahari yang sedikit tak boleh tahan dah. Dan kita belajar ilmu sains darjah 4 dulu kan, jarak bumi dengan matahari berapa ribu batu? 93 ke 94 juta batu. Bumi dengan matahari 94 ataupun 93 juta batu. Jarak bumi dengan bulan 240 ribu batu. Baik, jadi Allah Ta'ala suruh fikir, kamu ni dengan kepanasan matahari yang sedikit ni kamu tak boleh tahan dah. Tapi kamu ni boleh buat maksiat. Kamu ni boleh buat dosa. Sedangkan matahari itu yang panas dia 94 juta batu pun kamu tak tahan panas. Ini kan pula matahari yang jarak dia 1 mil. 1 mil tu kalau kita baca dalam kitab yang ditulis oleh Jakim tu, Mustika Hadis tu, 1 mil tu ada yang mengatakan 1 hasta, ada yang mengatakan 1 jengkal. Tapi dalam riwayat-riwayat hadis menyebut 1 jengkal. Makna dia kita dengan matahari duduk di padang mahsyar ni 1 jengkal. Allahu Akbar. Yang mana peluh manusia ni sampai ada yang pada mata kaki dia, berpeluh sampai mata kaki. Okeylah, sampai ke anak mata. Anak mata di mana? Buku lali. Ada yang peluh dia sampai ke lutut, pun okey jugalah. Ada yang peluh dia sampai ke perut, atas pusat dia kata. Ada yang peluh dia sampai nak masuk dah dalam hidung dah. Orang ni 9 kata dekat-dekat nak acup dah. Tu bahasa ni 9 lah. Makna dia angkat hidung macam tu tak masuk peluh, turun masuk air peluh. Makna dia tu, dia kata peluh manusia ni duduk di padang mahsyar. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, dan kamu dengan kepanasan matahari yang sedikit ni pun kamu tak boleh tahan dah. Dan neraka Jahannam itu Allah Ta'ala sediakan 7 lapis, sebagaimana Allah Ta'ala sediakan syurga 7 tingkat atau pelapis ni tingkat. Begitulah juga dengan neraka Allah Ta'ala sediakan 7 tingkat. Dan syurga ni beza dia ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Jadi ulama-ulama mentafsirkan, iaitulah bilangan ahli syurga dengan bilangan ahli neraka ramai bilangan syurga. Sebab syurga ada 8 pintu. Agak-agak kita termasuk tak salah seorang daripadanya? Kena masuklah kan? Kena kita salah seorang daripadanya yang masuk pintu yang 8 pintu tu. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, setiap daripada cawang api neraka itu, setiap tingkat, fi kulli tabaqatin minha sab'una alfa, setiap tingkat daripada api neraka itu dan apa sebelum tu, setiap tingkat daripada api neraka itu, api dia tu saling ba'duha ba'da, makna dia saling sabung menyambung, makan memakan di antara satu sama yang lain. Neraka satu makan neraka satu, neraka Jahannam makan neraka wil, neraka wil makan pula neraka, saling sabung menyambung api dia. Dan pada tiap-tiap tingkat lapis tu, tingkat lah daripada neraka itu, tabaqat tu makna dia lapis ataupun tingkat. Tiap-tiap tingkat daripada tingkat neraka itu, di dalamnya ada 70,000 syu'banin. Makna dia sya'bin, makna dia ada 70 cawang daripada cawang api neraka. Dan pada tiap-tiap cawang daripada 70,000 cawang api neraka itu, setiap satu cawangan itu terdapat di dalamnya 70,000 buah negeri. Tuan-tuan, kita baru 14 buah negeri ya Malaysia ni pun dah besar dah. Ni 70,000 buah negeri di dalamnya.
Dan pada tiap-tiap satu negeri tersebut, di dalamnya ada 70,000 buah baitin, rumah. Dalam satu negeri itu ada 70,000 buah rumah. Rumah bukan rumah setinggan ni, bukan rumah setinggan. Dan pada tiap-tiap rumah itu pula, di dalamnya ada 70,000 buah perigi, ataupun perigi kita panggil bilik lah. Dalam setiap rumah tu, daripada 70,000 buah rumah tu, dalam 70,000 buah negeri tu, dalam satu rumah tu ada 70,000 bilik. Agak-agak rumah flat tuan. Agak-agak kondo ada binjai ke? Kondo binjai baru 3 ya bilik. Campur bilik mat satu baru 4. Ni satu rumah tu di dalamnya ada 70,000 buah bilik. Dan pada tiap-tiap perigi ataupun pada tiap-tiap bilik itu, di dalamnya terdapat 70,000 peti berisi api neraka. Dalam bilik tu, yang bilik tu adanya peti besi. Peti itu pula diperbuat daripada api neraka. Dan pada tiap-tiap peti yang diperbuat daripada api neraka itu, Allah Ta'ala sebut di dalamnya terdapat 70,000 kala jengking yang diperbuat daripada api neraka. Dan pada tiap-tiap 70,000 itu pula, dia kata ada 70,000 lagi aqrabin min nar. Maknanya ada 70,000 ekor kala jengking yang diperbuat daripada api neraka. Kita tengok orang yang macam mana kena ni tuan. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, pada tiap-tiap peti ataupun kotak itu, yang di dalamnya terdapat dalam peti itu pula, dalam peti itu ada kalajengking, yang dalam peti itu pula terdapat di dalamnya 70,000 pokok zakum. Pokok zakum. Macam mana bentuk pokok zakum ni? Ada riwayat mengatakan pokok yang berduri. Itu pokok zakum. Kan? Tuan-tuan biasa dengar pokok gharqad. Biasa dengar pokok gharqad? Tak biasa dengar? Kan ada kisah bagaimana Nabi SAW sebut bumi Palestin nanti akan berlaku pembukaan kota Fathul Baitul Maqdis. Dan di mana umat Islam akan kejar orang Yahudi. Nabi sebut orang Islam akan kejar orang Yahudi. Sebab itulah tuan-tuan, bila Islam jatuh, dan kemudian yang mula-mula ambil Palestin, dia bukan orang Yahudi, orang Kristian loh. Sebab itulah Salahuddin Al-Ayyubi berlawan dengan Richard the Lionheart dalam perang salib kan. Salib tu kan Kristian. Kemudian bila jatuh Kristian, Salahuddin Richard the Lionheart, Yahudi ambil alih pula sekarang. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, akhir zaman nanti, dia kata umat Islam ni akan kejar orang Yahudi sampai ke merata ceruk tempat. Hatta dia kata di mana tempat orang Yahudi bersembunyi, tempat persembunyian itu, tempat yang dia bersembunyi itu, tempat tersebut akan bercakap. Kalau Yahudi bersembunyi belakang dinding, dinding akan cakap, ya al-Yahud warai, Yahudi ada belakang aku. Kalau Yahudi ni bersembunyi belakang pintu, pintu akan bercakap, al-Yahud warai, Yahudi ada belakang aku. Kalau dia bersembunyi di belakang Zeng, Zeng akan bercakap, al-Yahud warai. Kalau Yahudi bersembunyi belakang kereta Audi, kereta Audi pun bercakap. Dan hari ni kereta Audi boleh berjalan sendiri. Dan sahabat saya tunjuk, dia letak kereta dekat lobi itu, pom, dia tekan dia, lock, kemudian dia set macam mana tu, kereta tu jalan sendiri pergi kapak ni. Bukan kapak tu, tempat meletak kenderaan. Jalan dia. Lepas tu naik office, turun pula 1 jam. Dia tekan dia, kereta tu jalan pula. Oh, sampai dekat lobi. Allah, saya kata, cerdik sungguh orang yang cipta kereta Audi ni kan. Tapi Allah yang menciptakan, manusia yang cipta kereta Audi ni jauh lebih bijak sana. Itu dalam ilmu tasawuf disebut, bila tengok makhluk kita ingat Khalik. Itu kecanggihan yang adalah kereta Audi. Tuan-tuan tak ada kereta Audi kan? Ada? Alhamdulillah.
Kalau ada lebih, beri saya satu. Boleh senang pergi ceramah. Baik, dia kata, kecuali dia kata yang tak bercakap, dia kata Nabi sebut, kecuali yang tak bercakap, syajaratun gharqat, pokok gharqat saja tak bercakap. Mana kalau Yahudi bersembunyi belakang pokok gharqat tak bercakap. Gharqat, ghin, ra, qaf, dal. Gharqat. Pokok gharqat saja tak bercakap. Sahabat saya bulan Ramadan itu dia pergi ke Baitul Maqdis. Ada kesempatan masuk ke Baitul Maqdis. Dia kata sepanjang perjalanan tu daripada Baitul Maqdis tu nak pergi Jerusalem ke apa dia kata di penganut pelancong dia beritahu, enta syuf yasar wa yamin, kamu tengok di kiri dan kanan. Dan di kiri dan kanan apa yang kamu nampak, dia kata pokok banyak, dia kata beribu pokok sepanjang jalan tu. Dan kamu tahu pokok apa tu? Itulah dia katakan hadza syajaratun gharqat, itulah pokok gharqat. Tuan-tuan, Yahudi ni baca hadis. Dan dia tahu besok umat Islam ni akan kejar dia. Yang kejar ni pula tempat mana dia sembunyi pada ketika itu. Benda tu bercakap. Kecuali pokok gharqat dia tak bercakap. Sebab itulah hari ni Yahudi dah tanam siap-siap pokok gharqat dah. Dan dia duduk kaji hadis tentang Yahudi ni. Kita baru tengah hari ni dengar pokok gharqat. Baru dengar tengah hari ni. Itu pun tak boleh lagi. Ustaz, macam mana ejaan dia tadi Ustaz? Tak boleh lagi nak sebut ejaan dia tu kan. Tak silap-silap lepas ni Ustaz cuba tulis balik Ustaz macam mana pokok gharqat. Ni Yahudi duk kaji tentang pokok gharqat. Allahu akbar. Ayat ni dalam neraka disebut syajaratul zakum, pokok 70,000 pokok zakum dalam kotak. Dalam kotak tu ada 70,000 pokok zakum. Dan di bawah tiap-tiap pokok itu pula terdapat pokok itu ada, di bawah pokok itu pula ada 70,000 tukang halau. Makna dia ada 70,000 yang halau pokok tu, makna dia tarik. Tarik pokok tu. Kemudian bersama-sama tukang halau itu pula ada 70,000 malaikat, yang malaikat itu diperbuat daripada api neraka. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, pada tiap-tiap 70,000 pokok tersebut ada pula 70,000 ekor ular yang diperbuat daripada api neraka. Subhanallah. Padanlah tuan-tuan nak letakkan manusia yang kufur sejak zaman Nabi Adam sampailah orang terakhir di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanlah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi ini. Firman Allah Ta'ala lagi, adapun panjang tiap-tiap ekor ular, tulul syu'banin, panjang tiap-tiap ekor ular itu pula iaitulah 70,000 hasta, yang mana yang 70,000 hasta ular tersebut diperbuat daripada api neraka. Ular tu bukan ular biasa ni, ular tu diperbuat daripada api neraka yang panjang dia 70,000 hasta. 70,000 hasta. Agak-agak sampai mana tuan-tuan? 70,000 hasta. Saya tanya seorang kapten kapal terbang. Kapten MH lah. Kapten Ahmad Rizal nama dia. Saya tanya kalau 70,000 hasta ni kira-kira panjang mana kata? Kalau ikut jarak lah kata. Kalau ikut jarak Ustaz, hasta ni banyak mana dia kata? Hasta ni tak apalah, kita ambil lah 2 depa. Kalau ikut kita hasta macam ni kan, tapi kalau ikut yang kiraan hasta dia kata 2 depa macam ni. 70,000 hasta. Dia tanya panjang sampai mana? Dia kata lebih kurang daripada Hatnyai sampai ke Jakarta. Panjang dia. Jadi kira-kira lah adalah perkiraan dia kata. Lebih kurang dia kata daripada Hatnyai. Tuan-tuan biasa pergi Hatnyai? Tak biasa pergi? Pergi Hatnyai boleh, tapi jangan jadi gelenyai sudahlah. Daripada Hatnyai dia kata sampai ke Jakarta. Subhanallah, itu panjang seekor ular yang 70,000 tu. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, di dalam perut ular itu pula, di dalam perut ular itu pula disebut macam mana dia kata, kulli syu'banin bahru min summil aswad. Di dalam perut ular itu pula terdapat di dalamnya jarum yang hitam. Jarum tu maksudnya racun. Summu tu maksudnya racun. Dan jarum ataupun racun yang hitam pekat.
Dalam mulut ular tu, yang 70,000 hasta panjang daripada Hat Yai sampai Jakarta tu, yang ular tu diperbuat dari pihak api neraka, di dalam perut ular itu, di dalam mulut ular itu ada lautan, yang lautan tu di dalamnya mengisi as-summil aswad, racun yang hitam pekat. Dan pada tiap-tiap ekor kalajengking itu pula terdapat 1000, disebut dalam hadis ni, disebut dalam hadis 1000, disebut buntut. Dia kalau buntut ni tuan, kalau bahasa orang Indonesia, buntut ni maksud dia apa dia? Ekor. Ekor. Kalau Indonesia sebut buntut ekor. Sud buntut. Tuan-tuan biasa pergi Jakarta. Exxon Mobil tak ada kecawangan Jakarta. Indonesia tak ada. Ada bahasa ini sebab buku ni diterjemahkan oleh orang Indonesia. Dr. Saleh Hamdan ni dia orang Indonesia. Buntut tu maksud dia setiap ekor kalajengking itu ada di belakangnya ada apa? Disebut ada 1000 ekor buntut, dia kata. Tiap-tiap kalajengking tersebut. Dan panjang setiap ekor tersebut, ekor tu apa ni? Jengking, kalajengking. Kita panggil apa? Scorpio. Kan? Scorpio ke scorpion? Scorpion wind at the chain kan? Kan? Tuan-tuan tak ingat lagu Scorpion? Lagu pun tuan-tuan tak ingat, saya pun pelik tuan-tuan ni. Kan? Baik, jadi makna dia ada 1000, setiap ekor itu pula dia kata panjang dia 1000 hasta. Makna ekor kalajengking itu saja 1000 hasta. Dan pada tiap-tiap ekor kalajengking itu di dalamnya ada 70,000 kati racun yang hitam, racun yang merah menyala. Dan dalam ekor kalajengking itu ada 70,000 kati. Tuan-tuan, ni zaman kati ni, orang kati mesti tahu punya lah. Tuan-tuan ni semua orang kilo kan. 70,000 kati bersamaan dengan berapa kilo je? Kan? Tuan-tuan semua tak kati kan tuan? Tu kati zaman dulu Ustaz. Tak apalah, kita convert lah ke kilo, apa kilo agak dia. 70 kati racun yang berwarna merah. Tuan-tuan, kalau kita biasa tengok kalajengking tu, kan belakang dia tu kan dia merah kan. Dia punya dekat-dekat dia punya apa ke nama tu? Saya pun tak tahu nak sebut. Kita sebut ekor dia lah. Dekat ekor dia tu ada racun yang warna hitam tu. Itu yang paling besar tu. Allahu Akbar. Di kawasan-kawasan bandar ni mungkin kurang, tapi kawasan kampung-kampung ni cukup banyak. Saya kalau balik kampung tu kadang-kadang 4-5 ekor jumpa kalajengking ni yang hitam pekat lah. Kalau dia hitam, belakang tu nampak warna warna merah dia punya bisa dia tu. Yang bisa dia tu kalau bapak saya kata kalau kena sikit itu memang outnya. Cukup bahaya. Kemudian firman Allah Ta'ala, fa binafsi akhlifu, demi zat aku, Allah Ta'ala sebut. Fa binafsi akhlifu, demi kebesaran zat aku. Tuan-tuan tengok muka surat 72 atas kali tu. Fa binafsi, demi kebesaran zat aku. Akhlifu, aku bersumpah, Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, ni Allah Ta'ala sumpah. Dia banyak ayat sumpah ni. Demi kebesaran zat aku, kata Allah, aku bersumpah. Kan? Wattur, demi bukit. Bukit Tur ni maknanya bukit Tur Sinar yang aku ciptakan dia. Bukit Tur Sinar ni bukit yang hebat tuan-tuan. Allah letakkan Nabi Musa alaihi salam di bukit Tur Sinar. Dan kemudian wa kitabin mastur, demi kitab yang tersusun indah, yakni Al-Quran. Al-Quran kitab tersusun indah, tak ada siapa pun yang boleh reka cipta Quran ni sebagaimana Allah Ta'ala reka cipta Quran dan sesuai dengan ayat tersebut. Kan? Quran ni tuan-tuan, Allahu Akbar, kalau kita duk kaji lah kan, selalu saya sebutkan di antaranya ayat tu makna dia sama dengan keadaan yang Allah Ta'ala cerita tu. Contoh, kalau tuan-tuan bacakan dalam surah Yasin kan, kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun. Ni whiteboard ni boleh tulis ke Ji? Boleh pakai ni? Contoh lah, contoh. Kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun.
kullun fi falakin yasbahu. Jadi mana dia? Ya, cakrawala bintang-bintang ni berpusing ikut paksi dia. Baik. Ayat ni kalau kita cerai-ceraikan, kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Baik, kita tulis sekali lagi. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Baik, kita baca ke sini. Sama tak? Fa, lam, kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Baca sini sama. Baik, kita baca sini pula. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Makna dia, baca ke sini pun sama, baca ke sini pun sama juga. Makna dia, ayat tu makna dia setiap bulan dan cakrawala berpusing ikut paksi dia. Makna bila sebut tu berpusing ikut paksi dia, ayat tu pun berpusing juga. Ikut sini pun sama, ikut sini pun sama. Tuan-tuan, itu yang dia katakan wa kitabin mastur, demi kitab yang tersusun cantik. Apa dia? Al-Quran. Tak ada seorang pun boleh reka cipta Quran sebagaimana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni. Itu contohlah. Kalau saya belajar di UM tu banyak contoh-contoh. Satu contoh ni saya bagi tuan-tuan. Tak boleh bagi banyak-banyak ni. Bukannya murah dapat tuan. Kan? Saya mengaji UM 18,000 kena bayar tuan. Kan? Baik. Okey. Allah Ta'ala berfirman, demi kitab yang tersusun cantik, fi raqin mansyur, demi lembaran yang terbuka. Lembaran ni mana dia apa? Ni lembaran ni langit Allah. Dan lembaran yang terbuka luas. Kemudian wal baitul ma'mur, demi baitul ma'mur, kiblat untuk semua makhluk yang bernama malaikat. Wasafar marfu, dan demi langit yang aku tinggikan. Tuan-tuan, agak-agak kita dapat tak ukur berapa tinggi bumi dengan langit? Tadi kita cerita bumi dengan matahari panjang dia, jarak dia 94 juta batu. Siapa yang dapat kira bumi ni dengan langit ni berapa ketinggian dia? Tuan-tuan, demi langit yang Allah Ta'ala sebut aku tinggikan, dan demi lautan, kan, wal bahrul masjur, dan demi lautan yang di dalamnya ada api yang mendidih. Demi lautan yang di dalamnya ada api yang mendidih. Apa benda ni? Minyak. Tuan-tuan kerja ESO yang terlibat dalam operasi cari gali, ya, nak menggerudi minyak di dasar laut, mengakui air laut yang boleh padamkan api ni, di dalam dasar laut ni ada satu bahan mendidih. Nama dia minyak. Saya pula nak ajar ke orang Yesus pula. Orang Yesus ajar saya. Kan? Di bawah dasar laut ni, yang air laut ni sifat dia boleh memadam api. Di bawah dasar laut ni Allah Ta'ala sebut, disebut wal bahrul masjur, demi lautan di dalamnya ada api yang mendidih. Makna dia minyak. Dan kemudian firman Allah Ta'ala lagi, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, kan, ma khalaqtu niran, tidak aku ciptakan neraka yang begitu punya dahsyat yang aku cerita kepada kamu tadi, kan, illa, kecuali likulli kafir, disediakan kepada orang kafir. Siapa kafir? Kita boleh sebut kafir, kita nampak Hindu Cina ya. Tak. Siapa juga yang bantah hukum Allah. Siapa juga yang engkar kepada Allah. Kan? Kalau dia engkar, dia orang Melayu, dia kata dia pun termasuk dalam kafir. Sebab kafir ni daripada perkataan kafara. Kafara maksud dia engkar. Engkar ni maksud dia lawan. Lawan ni maksud bantah Allah. Kan? Orang yang bantah, orang lawan Allah, orang yang dahulukan Allah, ataupun orang membelakangkan Allah, dulukan benda-benda lain, orang itu dimasukkan dalam golongan kafir. Ada riwayat menyebutkan golongan fasik. Kan ada golongan fasik pun ada, kan, kalau kita baca dalam surah apa? Surah Taubah. Surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, ayat yang ke-24. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, muka surat 190. Siap muka surat lagi tuan. Allah Ta'ala berfirman,
Dan jangan kamu dahulukan 8 perkara ni, sebalik kamu kedulukan 3 perkara ni daripada 8 perkara ni. Kalau tidak, kamu ni termasuk dalam golongan yang fasik, orang selalu melakukan, kekal dalam keadaan buat maksiat. Allah Ta'ala berfirman, kul in kana aba'ukum, jangan disebabkan aba'ukum, mana dia ibu bapa kamu membelakangkan Allah dan Rasul. Jangan sebab mak bapak kamu sanggup membelakangkan Allah dan Rasul. Betul, kita kena taat pada mak bapak kita, tapi taat bukan taat melulu, tapi taat ada prinsip. Selagi mana mak bapak kita tak arah kepada dosa. Itu yang berlaku pada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas itu hebat, salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi. Kan saya sebut dulu 10 orang sahabat dijamin syurga. Sa'ad salah daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sa'ad bin Zaid, dan Abu Talhah bin Abdullah, dan Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Ubaidillah Amil Al-Jarrah, dan seorang lagi Abdurrahman bin Auf. Ni 10 orang sahabat dijamin syurga. Salah seorang senarai yang dijamin syurga tanpa dihisap. Siapa dia? Ni Zubair bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak dia mogok lapar 8 hari. Sebab apa? Kecewa saat masuk Islam. 8 hari tak makan, laksam tak makan, dan char kway teow tak makan, kuih kasui pun tak makan 8 hari. Tapi tak tulis tak dalam kitab lah, saya tambah ya. Akhir dia kata, kawan-kawan kata, Sa'ad pergi tengok mak kau, apa dah jadi dengan mak kau ni? Kata tak makan 8 hari. Pergi, mak kenapa mak? Dan mak kecewa sebab kamu menganut Islam, kamu ikut Muhammad. Kamu kan tak tahu Muhammad ni orang tak betul, macam masyarakat, macam-macam ni cerita keburukan Islam. Yang menyebabkan Sa'ad kata, mak, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala takdirkan pada mak ni 100 nyawa. Kalau ditakdirkan pada mak ni 100 nyawa, makna dia mak mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik 100 kali. Namun saya nak berpatah kebalik pada agama Lata, Uzal, Manal, Ubal ni, berhala-berhala saya tidak sekali-kali akan berpatah balik. Kalau mak nak teruskan mogok, mak punya pasal, saya tetap dengan pendirian saya. Kalau mak nak teruskan mogok, biar mak mati kering pun saya tak heran mak. Saya tetap dengan keputusan saya nak ikut agama Muhammad. Mak dia kata, kalau macam itulah Sa'ad, lebih baik aku makan je lah. Akhir mak dia makan tan. Selang 2 hari mak dia masuk Islam. Makna dia jangan disebabkan mak bapak kita membelakangkan Allah dan Rasul. Wa abna'ukum, jangan disebabkan anak kamu. Allah Ta'ala sebut banyak kadang-kadang kan sebab anak kita. Contoh kan hari ni ramai orang kahwin. Saya kebetulan baca hadis tu kan, hadis cerita bagaimana ada satu masa tu saya cari hadis golongan-golongan yang Allah Ta'ala tak pandang di padang mahsyar. Kan? Saya cari hadis tu, jumpa satu hadis yang kata di antaranya orang yang takabur. Ulama' hadis kata takabur ni macam mana? Orang yang apabila berpakaian, dan pakaian itu pula bila berjalan ke depan, kain seret tanah ni tau. Seret tanah. Makna dia kain dia tu meleret ke belakang. Kan? Bila kita tengok, saya fikir-fikir siapa dia? Gaun pengantin lah. Anak kita kan menikah, kemudian pakai gaun pengantin tu pula, kain seret ke belakang. Kan? Allah tak pandang di padang mahsyar. Kan? Kan anak-anak kita kahwin ke, dah tuan-tuan kahwin ke, ada ke isteri tuan-tuan seret kain belakang? Nampak macam ada ya. Jangan kak. Kan? Allah tak pandang di padang mahsyar. Kan? Saya biasa kata, tengok Allah seret ke belakang. Lepas tu pakai baju pula tuan-tuan, pakai baju macam cara saya Cina lah. Ni bahu ni nampak ni, tutup sikit yang putih depan ni, belakang ni langsung terbuka habis. Nampak dia punya apa nama ni, tulang belikat ni. Dengan ini dipersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam untuk membaca doa. Kita kena baca doa, pengantin duduk depan dan kita duduk belakang ni, sambil-sambil baca doa, tengok tulang belikat. Ya Allah, gebun tuan. Ya Allah, kata. Kadang-kadang nak malah kita nak pergi kahwin ni. Subhanallah. Tu mana dia? Jangan disebabkan anak kamu sanggup membelakangkan Allah dan Rasul. Kan? Tu tak campur lagi anak kita yang jenis pakai baju yang ketat ni, baju baby. Dia saiz baju dia saiz XL saja, pakai saiz S. Ketat tegak. Ya Allah. Orang utara sebut ketat merinding. Lepas tu ketat seluar pula ketat juga. Saya tak dapat bayangkan orang perempuan pakai seluar ketat ni macam mana kalau dia nak kencing. Kalau orang lelaki nak kencing tak apalah, dia buka zip, dia jolok tang tu ya. Orang perempuan nak jolok tang mana? Tak, nak kita cek lah sikit kan.
Kak Long, Kak Ngah, abah tak tengok tak mau pakai. Pakai baju pakai baju. Tak elok orang tengok. Tak elok, ini nampak aurat kita. Tegurlah sikit anak kita. Jangan Allah tak sebut anak kamu. Kan? Wa ikhwanukum, jangan disebabkan kawan-kawan kamu sanggup membelakangkan Allah dan Rasul. Kan? Jangan disebabkan isteri kamu melakangkan Allah dan Rasul. Banyak tuan-tuan dengan sebab isteri. Tambahlah zaman sekarang, zaman Facebook. Isteri ada Facebook, suami ada Facebook. Isteri like dengan lelaki lain, suami like dengan lelaki lain. Akhirnya duduk dalam rumah jadi tunggui kayu. Ni ada Tok Abu Hassan, saya forum baru-baru dengan dia, marah sungguh tuan. Jadi tunggui kayu, suami isteri tak bercakap dengan sebab Facebook. Nak suruh beli tepung ya, WhatsApp ya. WhatsApp ya. Beli tepung sekilo. Okay. Tak bercakap di rumah. Han. Krisis demi krisis berlaku dah kita. Han. Itu yang akhirnya seorang muslimat jumpa Datuk minta tolong baca Yasin, buat sembahyang hajat. Untuk apa? Han. Saya geram suami saya ni, biar dia perut dia buncit tu. Allah. Datuk kata pasal apa ni? Saya geram tu. Pasal apa? Dengan sebab Facebook lah. Dia pergi menikah lagi satu. Han, nikah dengan rekan Facebook ni lah. Dalam nikah, lepas tu tak beritahu saya pula nak menikah. Yalah, Datuk kata kalau beritahu kamu memang dia tak boleh nikah lah. Dia kan tip petua nak menikah dua, jangan beritahu isteri. Nak menikah ya. Tapi dia esok ni tak ada kak. Saya cerita ni belah Zimbabwe. Saya tak, Datuk Rosa kata saya tak kerti nak buat macam ni. Entah buat sendirilah. Entah doa sendirilah. Tu cerita 6 bulan lepas. Baru-baru ni forum jumpa dia kata. Datuk ingat tak saya suruh buat ni. Ingat dia kata. Tu macam mana kata? Buncit tak perut suami. Alhamdulillah buncit. Tapi bukan perut suami dia. Perut bini nombor 2 dia buncit dia kata. Krisis entah. Yang disebab isteri kamu. Wa abna'ukum. Wa ashiratukum, jangan disebabkan adik-beradik kamu belakangkan Allah dan Rasul. Wa amwalun, jangan disebab harta kamu belakangkan Allah dan Rasul. Dan harta, Allah tambah zaman sekarang ni zaman harta. Nabi pun sebut akhir zaman dia kata al-malu yughfidul. Harta ni menjadi rebutan. Harta ni menjadi satu benda yang syok. Rajulun mi'atud dinar, seorang lelaki apabila dibagi pada dia mi'atud dinar, 100 dinar, sakhitan, marah. Pasal apa aku bagi 100 dinar? 100 dinar ni tuan, lebih kurang dalam 80,000 ringgit Malaysia. 1 dinar bersamaan dengan 800 ringgit. Sahabat saya lah Dr. Zaharuddin beritahu. 80,000 seorang bagi 80,000 ni tak cukup. Pasal apa? Sebab reta ni seorang ulama lupa ilmu dia. Seorang ahli politik lupa amanah kuasa dia. Seorang manusia lupa hakikat siapa diri dia. Sebab harta. Benda yang orang jadi syok. Benda duit ni benda orang jadi lupa. Orang jadi apa? Jadi macam tersihir sebab duit. Kan? Harta ni. Jangan sebab harta kamu belakangkan Allah dan Rasul. Wa tijaratun, dengan disebabkan perniagaan yang kamu miliki. Kan? Banyak tuan-tuan orang meniaga dengan sebab dia meniaga tu dia belakangkan Allah dan Rasul. Kan? Saya dulu ingat di Masjid Negara dulu masa Ustaz Taib Azamuddin jadi imam besar, tak dibenarkan meniaga di sekitar Masjid Negara tu. Tapi bila dah Ustaz Taib pencen, mana dia sekarang ni penuh orang berniaga di Masjid Negara. Kan? Taib tak bagi sebab kita khutbah, dia pun khutbah. Kita ittaqullah, dia pun khutbah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut iza nudiya lis-salati min yaumil jum'an fas'u ila zikrillah, segera ingat Allah. Wazarul bai', tinggal jual beli. Berapa ramai orang berniaga lagi tengah orang khutbah. Saya ingat saya khutbah di Shah Alam. Kan? Kita tengah-tengah di section 19. Ittaqullah, kebetulan masjid tu dia terbuka, nampak luar. Cermin banyak masjid tu. Ittaqullah, tengok-tengok kawan tu berniaga kebab. Kan? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bang, kebab tu ada orang beli pula. Kan? Faqad fadzal muttaqun. Elok makan kebab. Kita tengok geram tengok. Ditambah pula dah lah kita ni lama tak makan kebab dah. Kan? Datang Azul Mobil kan nak bagi kebab pun. Balik-balik isi PI ni lah bagi. Kan? Sekali bagilah kebab. Kan? Allah, geram tu kan. Patut tu mana dia? Jangan sebabkan perniagaan kamu.
Apalagi Allah Ta'ala sebut wa masakin, jangan disebutkan rumah kediaman kamu, ahabba ilallahi wa rasul, lebih kamu cintai Allah dan Rasul. Allah akan datangkan kepada kamu satu azab dia, wala yahdil qaumal fasiqin, Allah tak suka kepada orang yang fasik. Ulama-ulama tafsir menyebut orang yang mendahului 8 perkara ni daripada 4 perkara ni, Allah, Rasul dan agama, orang tu termasuk dalam golongan fasik. Na'udzubillah. Balik rujuk surah Taubah, surah yang ke-9, juzuk ke-10, muka surat 190, ayat yang ke-24. Baik. Kemudian neraka yang begitu punya dahsyat disediakan wan namamim, iaitulah disediakan kepada orang yang penghasut, orang yang suka. Namim ni daripada kata namimah. Namimah ni maksudnya orang yang suka hantuk orang bagi berkelahi. Dia pergi kat kawan Haji tahu kawan tu kata dekat Haji begini-begini. Dia pergi kat kawan ni pula, kawan ni kata Haji tu kata begini-begini. Makna dia suka hantuk orang bagi berkelahi. Kan? Baik. Kemudian dan neraka begitu punya dahsyat disediakan kepada aqil walidain, orang yang derhaka kepada kedua orang tua dia. Pada dalam bab yang berkaitan dengan ketaatan, kita kena dahulukan Allah dan Rasul. Dalam bab yang bab sunat contohnya, dalam bab yang benar wajib lah. Kalau semayang ni, kalau kita semayang fardu, mak bagi salam, kita wajib teruskan semayang. Tapi kalau semayang sunat, wajib kita berhentikan semayang tu, jawab salam mak kita lah. Mak lebih utama. Dengan neraka kepada kedua orang tua kamu. Dan neraka yang begitu punya dahsyat disediakan kepada wal murai, orang yang riak dalam melakukan ibadat. Dia buat ibadat ni bukan mukhlisina lahuddin, tapi beribadat nak kata, nak tunjuk dekat orang yang dia ni alim. Dan dia alim, dia pandai berceramah, contohlah. Atas kata bab reta tadi kan, dengan sebab reta ni seorang ulama lupa hakikat diri dia. Lupa tuan-tuan. Dan dia pergi ceramah satu tempat, pergi ceramah, lepas ceramah bagi envelope, bagi bank Allah 100 tak berbaloi aku ceramah, yang kali jangan panggil aku ceramah. Saja beritahu penceramah ni, takut lupa. Betul tak? Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, dan neraka begitu punya dahsyat disediakan kepada mani zakatin min malih, orang yang enggan membayar zakat daripada harta yang dimiliki. Itu neraka yang begitu punya dahsyat tadi disediakan. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, dan neraka punya dahsyat itu disediakan kepada kepada akil azani, kepada orang yang penzina, orang yang melakukan perbuatan zina. Zina hari-hari berlaku dan hari-hari berlaku. Kan? Kalau tuan-tuan baca harian Metro tu depan, kalau hari Minggu tu cerita tentang zina ya. Dan seolah pembuka selera untuk kita nak membaca harian Metro, cerita zina ya. Dan subhanallah. Dan kemudian neraka yang begitu punya dahsyat disediakan akil riba, orang yang memakan riba. Dulu kita dah baca dah tentang hadis daripada Imam At-Tirmizi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat akil riba, orang yang memakan riba. Siapa? Bank, ceti. Kita yang bagi pinjam duit kat orang, bagi orang pinjam duit kat kita. Dan orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang tolong jamu. Makna kita yang buat pinjaman ambil sistem riba. Kan? Wa syahidahu, yang menjadi saksi di atas perjanjian akad riba. Kan? Wa katibah, yang menjadi juru tulis. Dan termasuk dalam laknat Nabi SAW. Ada dalam bab yang lebih lagi, tentu kalau baca di kitab Bahrul Mazi jilid yang keempat, ada bab maja'a fi akilar riba, ada 15 azab kena orang yang terlibat dalam riba ni. Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wasyaribul khamar, neraka yang begitu punya dahsyat disediakan kepada peminum arak, orang yang minum arak. Dan Allahu Akbar, arak tambah di Malaysia ni lagi mudah dapat. Pergi kedai 7 sebelah dapat dah. Kedai KNK pun dapat dah. Mudah nak dapat arak. Banyak orang minum arak hari ni. Kemudian wazalimul yatim, orang yang menzalimi anak yatim. Sebab itulah orang yang menguruskan rumah-rumah asrama anak yatim, pastikan asrama anak yatim ni banyak orang bagi derma kan. Takut-takut yang kenyang pengurus asrama anak yatim. Anak yatim dia papa kedana ada juga. Jaga-jagalah orang yang menguruskan asrama anak yatim ni. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa ajirul ghadir, dan neraka yang begitu punya dahsyat disediakan kepada orang yang majikan yang suka menipu.
Majikan yang suka menipu, dia jadi kontraktor, dia suruh orang buat kerja, tak bayar gaji, menipu. Dalam niaga apa benda lah, kalau dia buat rumah pun dia kata sepatut dia pakai besi tu, besi yang 16Y contohlah. Tengok-tengok dia pakai besi 11Y je. Tuan-tuan buat rumah tengok elok-elok. Banyak kawan-kawan duk cerita lah, saya pun tak tahu 11Y ni dengan 12Y macam mana, saya pun tak tahu. Saya minta sebut dia kata kat saya lah 16, sepatut dia dalam drawing tu 16Y. Tak, dia bubuh 12Y je kata. Nang buti nang kuih buti geram sat kata. Nak buat macam mana, takkan nak korek balik besi tu, dah bubuh dah dalam konkrit kata. Kita nampak kata. Ini besi berapa? Dia tengok bila arkitek buat inspection, ini besi Y12. Pasal apa tak pakai Y16? Dalam drawing kan Y16. Nipu. Dia katakan peniaga yang menipu. Kemudian frame ataupun majikan yang menipu. Tak bayar. Dia janji nak bayar bonus dekat Exxon Mobil 6 bulan. Tengok-tengok bayar 2 bulan dia. Okey jugalah, dapat juga kan. Okey, contohlah menipu. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, dan neraka yang begitu punya dahsyat disediakan kepada wannaihah, iaitulah orang yang meratapi mayat. Meratapi mayat ni makna dia meraung lah. Orang utara sebut riau, orang ni sembilan sebut mengugu-ngugu, Allah macam tu lah. Yang ni orang Melayu kurang kan. Sebab tu orang Melayu saya tengok kan, tu bila nak pegang mayat tu air mata, jaga air mata, jangan bagi menitik. Supaya dia jangan buat benda yang haram. Tapi kalau kita tengok masyarakat lain, memang Arab ni paling kuat kan. Kita tengok Palestin, Allah menangis. India lagi banyak, nahi kabinahi, tentulah lebih kurang kan. Banyak tuan-tuan. Tu orang yang meratapi mayat. Kemudian likullil fajin ghadir mu'zanil jiran, iaitulah neraka yang begitu punya dahsyat disediakan kepada orang yang suka menyakiti jiran tetangga dia. Baik, saya habiskan hadis ni. Illa, yang selamat, illa man taba, orang yang bertaubat, kata Allah. Yang selamat daripada neraka yang begitu punya dahsyat kita cerita tadi, illa man taba, iaitulah yang selamat mereka yang bertaubat. Tak cukup dengan taubat, iaitulah dia wa amana wa amila amalan salihat, dia buktikan dan kembali beriman. Dan tak cukup dengan beriman, dia buktikan beramal. Tak cukup dengan beramal, dia buat pula amalan yang soleh. Ulaika yubaddiluna sayyi'atan hasanah, yang mana mereka ini ditukarkan. Siapa dia? Orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal dengan amal soleh. Allah tukarkan mereka ini daripada kejahatan kepada kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, pintu taubat terbuka luah depan kita. Ambil kesempatan, apa pun jadi aku nak bubuh full stop. Biarlah Allah Ta'ala selamatkan aku, selamatkan kedua orang tua kita, selamatkan isteri dan anak-anak kita, selamatkan semua kaum muslimin muslimat daripada neraka yang begitu punya dahsyat yang kita ceritakan dalam hadis kudusi ini. Jadi mudah-mudahan Tuhan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba yang mentaati pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi satu perenggan tu, yang tu insya-Allah nanti kita sambunglah. Lepas ni kita cerita pula tentang syurga, macam mana hebatnya syurga, hadis yang ke-28. Wallahu alam. Jadilah mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah gini ada kebaikan di sisi Allah Taala, mana terkasar, mana terkurang kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.